Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya Aini Safia binti Andi Nasir dan juga kumpulan saya iaitu kumpulan 4 akan membentangkan mengenai pembinaan negara bangsa. Sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut mengenai tajuk ini, iaitu tajuk pembinaan negara bangsa, marilah kita mengetahui serba sedikit mengenai bagaimana tercetusnya ideologi pembinaan negara bangsa. Ideologi ataupun konsep pembinaan negara bangsa ini lahirnya dalam bangsa Eropah yang menghadapi masalah nasionalisme, sehingga berlakunya peperangan antara bangsa Eropah dan akhirnya tercetusnya revolusi. Ianya merupakan suatu peralihan daripada pemujaan terhadap monarki kepada pemujaan terhadap negara, seperti umpamanya revolusi Perancis pada tahun 1789 di mana mereka menentang rejim feudal. Hal ini demikian dianggap sebagai bermulanya perbahasan akademik dan juga politik bangsa Eropah tentang konsep bangsa dan juga konsep negara bangsa. Dalam dialog Majlis Pelajar-Pelajar Malaysia di United Kingdom di Kuala Lumpur pada tahun 1995, bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menegaskan 3 syarat utama dalam membentuk pembinaan negara bangsa di negara kita. Antaranya ialah rakyat berbilang kaum di negara ini hendaklah mengidentifikasikan diri mereka dengan negara ini. Mereka adalah bertutur dengan bahasa kebangsaan kerana dasar bahasa kebangsaan bersifat neutral etnik, iaitu tidak dilahirkan untuk menjaga kepentingan mana-mana kumpulan etnik, tetapi untuk kepentingan negara. Sebab itu mereka hendaklah menyokong perlembagaan iaitu undang-undang tertinggi negara yang mengandungi kontrak sosial yang perlu dipatuhi dalam usaha menyatupadukan rakyat Malaysia. Dan kata lain, kita perlu membina bangsa Malaysia yang patriotik kepada negara, mengatasi perasaan perkauman. Pelbagai cabaran dihadapi oleh Malaysia dalam membentuk pembinaan negara bangsa di negara kita. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, ahli kumpulan saya seterusnya akan menjelaskan dengan lebih terperinci mengenai perkara tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah CTU 554 kami, Ustazah Nadiah binti Zulkifli serta rakan-rakan yang disayangi sekalian. Saya, Nur Ainajwa binti Khairul Susaidi dari kumpulan 4 akan meneruskan pembentangan kumpulan kami di bawah kata kunci cabaran-cabaran yang dihadapi dalam membina negara bangsa dari 4 aspek iaitu politik, ekonomi, sosial dan akhir sekali globalisasi. Yang pertama, kita akan lihat dari segi politik. Pada asalnya, pemimpin adalah bertujuan untuk memimpin rakyat ataupun sesebuah kaum untuk memajukan lagi negara kita. Namun, pada masa kini, pemimpin sendiri mengambil kesempatan sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk kepentingan kaum sendiri. Jadi oleh itu, sesetengah individu berasa takut dan kurang yakin untuk mengundi pemimpin daripada etnik lain. Seterusnya kita pergi pula kepada dari segi ekonomi. Akibat daripada penjajahan British pada zaman dahulu, mereka telah menjalankan dasar divide and rule di mana mereka telah mengasingkan 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan juga India. Di mana mereka meletakkan Melayu kebanyakannya sebagai petani di kampung-kampung. Kaum Cina pula mereka kerahkan menjadi pelombong-pelombong biji timah dan akhir sekali kaum India mereka letakkan di estate sebagai penoreh getah. Jika kita lihat pada zaman ini, ketiga-tiga kaum ini juga masih lagi dalam keadaan yang sama. Hal ini kerana penjajahan British dari zaman dulu lagi. Dan akibat daripada perkara ini telah wujud prasangka buruk antara kaum terhadap kaum yang lain. Sekiranya kita perhatikan dari dulu sehingga sekarang kaum Cina telah mendominasi sektor perniagaan. Hal ini kerana dari zaman dahulu lagi mereka perlu untuk menyertai atau menyesuaikan diri dalam bidang perniagaan.
Sekarang kita lihat pula dari segi sosial. Seperti yang kita semua tahu, dengan adanya hubungan sosial, perpaduan dapat ditingkatkan dan juga hubungan antar kaum dapat dieratkan. Namun apabila dasar divide and rule yang dijalankan oleh orang Inggeris pada zaman dahulu, hal ini telah menyebabkan perpaduan antar kaum di Malaysia telah hancur. Wujudnya prasangka buruk dan dendam antara satu sama lain. Selain itu, wujudnya sekolah vernacular seperti sekolah Tamil dan Cina telah menyebabkan rakyat-rakyat di Malaysia kurang bersatu padu. Mereka tidak mengenal antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, namun budaya dan adat kurang juga diketahui oleh masyarakat sekarang. Keengganan orang Cina dan India untuk masuk ke sekolah kebangsaan adalah kerana mereka takut bahasa ibunda mereka akan ditinggalkan. Namun itu adalah sangkaan yang salah kerana mereka boleh sahaja menggunakan bahasa ibunda mereka di mana sahaja mereka berada. Akhir sekali kita pergi kepada cabaran dari segi globalisasi. Apabila wujudnya pengaruh Barat ini, mereka telah dianggap sebagai pengaruh yang baik dan moden oleh masyarakat kini. Termasuk juga kita, diri sendiri yang menganggap sesetengah pengaruh mereka ini boleh diikuti. Dari segi pakaian, fashion rambut dan juga genre lagu yang berlawanan dengan budaya kita di Malaysia telah mempengaruhi fikiran masyarakat pada masa kini. Oleh itu, kita sebagai mahasiswa yang hebat perlulah cuba untuk membantu dalam usaha membina negara bangsa ini. Sekurang-kurangnya kita perlu mengekalkan perpaduan antara kaum. Sekian, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nusyanuni Faikah binti Amir. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dengan isi pendapat atau cara menekankan konsep negara bangsa di Malaysia. Jadi, cabaran yang dihadapi dalam mengikut konsep ini telah membawa kepada perbincangan terhadap beberapa pendapat yang diusahakan demi mencapai gagasan bangsa perpaduan pembinaan sebuah negara bangsa yang berjaya. Konsep ini juga sebenarnya menekankan sikap penerimaan antara kaum agar rakyat di Malaysia saling hormat-menghormati di kalangan mereka meskipun berbeza aspek dari segi budaya, bahasa dan juga agama. Terdapat perubahan jelas dalam polisi kebudayaan kerajaan dalam era sebelum dan juga selepas konsep bangsa Malaysia ini diketengahkan. Contohnya tarian singa budaya bangsa Cina. Pada tahun 1980 ketika dasar kebudayaan kebangsaan masih menjadi tunggak utama polisi kerajaan, aktiviti seperti tarian singa ini telah diharamkan di tempat-tempat umum dan juga sekolah-sekolah. Walau bagaimanapun pada tahun 1990-an, konsep bangsa Malaysia ini telah mula menggantikan dasar kebudayaan kebangsaan itu dalam pembentukan identiti nasional. Oleh dari itu, larangan terhadap tarian singa bukan sahaja ditarik balik, malah ia juga diiktiraf sebagai sebahagian daripada budaya Malaysia bagi mewakili bangsa Cina. Selain itu, daripada sudut agama pula, dalam mencapai gagasan bangsa idaman, kebebasan beragama di Malaysia di dalam salah satu prinsip perlembagaan Malaysia telah memberikan kebebasan kepada individu atau komuniti untuk menganut dan juga mengamalkan agama masing-masing. Sebagai contoh, kaum Melayu mewakili agama Islam sebagai agama rasmi di negara Malaysia, kaum India beragama Hindu dan juga agama Buddha bagi kaum Cina dan juga bangsa Cina. Oleh itu, seperti yang kita lihat, terdapat banyak juga kemudahan maupun tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja dan kuil Hindu yang dibina mengikut kaum dan juga bangsa agama yang tersendiri yang berada di negara Malaysia. Akhir sekali, pembentukan negara bangsa juga dibantu oleh perkembangan bahasa kebangsaan kita sendiri. Hal ini menjelaskan kedudukan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara Malaysia telah diperuntukkan dengan jelas di bawah perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Dengan yang demikian, Malaysia juga mempunyai dasar bahasa negara yang tersendiri. Hal ini juga tidak menghalang untuk bahasa-bahasa daripada kaum lain maupun etnik-etnik yang lain untuk mengamalkan dan juga untuk diwarisi. Oleh itu, dengan penubuhan negara bangsa, tiap-tiap negeri yang berteraskan kepada satu bahasa, satu bangsa dan juga satu kesedaran kebangsaan di bawah pemerintahan raja yang berkuasa mutlak. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan kesimpulan. Setelah apa yang kita dapati daripada pembentangan sebelum ini, untuk membina sebuah negara bangsa yang sempurna bukanlah mudah. Sebagaimana negara kita sendiri iaitu Malaysia, ia juga tidak terkecuali dalam usaha tersebut dan masih bergelut untuk membentuk sebuah negara bangsa
yang sempurna. Walau bagaimanapun, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan dan pemimpin untuk mencapai sebuah negara bangsa. Sebagai contoh yang kita boleh lihat usaha daripada pemimpin kita, iaitu slogan Satu Malaysia. Slogan ini adalah salah satu gagasan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Najib pada tahun 2009. Intipati gagasan ini adalah satu bangsa tanpa mengira kepelbagaian etnik, sub-etnik dan kebudayaan. Semua pihak haruslah bersama-sama menjayakannya, dan pelaksanaannya bukan semalaman tetapi secara transformasi. Ini adalah salah satu usaha pemerintah untuk membentuk sebuah negara yang dikongsi bersama ataupun dianggap sepunya bagi seluruh rakyat di negara ini. Namun, ada juga unsur-unsur penghalang yang kebanyakannya mempunyai isu perkauman yang masih menghalang sebahagian rakyat negara ini. Termasuklah pemimpin-pemimpin politik yang sepatutnya menjadi role model untuk mencapai matlamat tersebut. Selain itu, dengan kepelbagaian kaum serta etnik dari latar sejarah, bahasa dan budaya yang berbeza juga akan menyumbang kepada munculnya persoalan dan masalah yang kompleks. Oleh itu, di sebalik cabaran yang membuatkan kegagalan ini, ia sebenarnya sesuatu yang tidak mustahil untuk kita capai. Melalui pengalaman sejarah yang disalurkan secara sistematik, khususnya melalui sektor pendidikan, impian untuk membentuk negara bangsa yang selama ini berteraskan kepada bangsa idaman mungkin akan menjadi kenyataan. Ini kerana sejarah dan pendidikan mempunyai keupayaan untuk menjadi alat bagi mencapai matlamat tersebut. Seterusnya dapat membentuk bangsa Malaysia yang mempunyai jati diri dan kesetiaan kepada negara. Oleh itu, rakyat Malaysia seharusnya didedahkan dengan asas sejarah di peringkat awal walaupun pada tahap yang paling minima. Ini kerana pendidikan ialah pemangkin kepada pembinaan negara bangsa, terutama bagi menyemai semangat kenegaraan khususnya pada peringkat yang lebih tinggi. Jadi, pembinaan negara bangsa memerlukan penyertaan menyeluruh daripada setiap anggota masyarakat dan kerajaan. Kita juga perlu memahami, menghayati dan mengaplikasi supaya pembinaan negara menjadi lebih kukuh. Dan kita juga perlu bijak dan bersedia dalam menangani ancaman yang boleh memusnahkan negara dan bangsa. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.